Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa fa'alina futuhal 'arifin. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Sama sekali malah kita sama-sama merafakkan syukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ni. Diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita masuk pada malam ni iaitu hadis yang ke-60. Hadis yang ke-60 iaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa taksurul zalazilu wa yatakarabu az-zamanu wa tazharul fitan wa yaksurul haraj wa yaksurul harju wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikumul malu fayafidha. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyebut, dia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, Nabi kata, tidaklah berlakunya kiamat itu sehinggalah ilmu itu diangkat. Dan banyaknya ialah az-zalazilu, iaitu gempa. Dan dekatnya masa dan zahirnya fitnah-fitnah dan banyaknya peperangan, sehinggalah banyak di kalangan kamu harta, maka diambil harta tersebut. Diambil, diqabdah, digenggam harta itu. Ini hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi menyebut berkenaan dengan di antara tanda-tanda kiamat yang disebut sebagai tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil yang Nabi sebut dalam hadis ini, ada beberapa tanda. Yang pertama ialah tandanya iaitu diangkatnya ilmu. Kemudian zahirnya ataupun banyaknya berlakunya gempa. 2. Yang ketiganya ialah masa tu menjadi singkat. 3. Yang keempat ialah zahirnya beberapa fitnah. 4. Dan yang kelima ialah banyaknya peperangan, kekacauan yang berlaku pada waktu tersebut. Ini ialah 5 dia punya tanda-tanda kiamat kecil yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat kecil ni tuan-tuan, ulama mengira, ulama susun ada dekat hampir 100 tanda kiamat kecil. Dan tanda kiamat kecil yang pertama ialah dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila Rasulullah wafat, itu merupakan tanda kiamat kecil yang pertama. Jadi ulama mengira bahawa tanda kiamat kecil yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemuanya telah berlaku pada hari ini. Jadi yang disebut kecil, mana tanda-tanda kecil itu sudah berlaku. Jadi yang masih tunggu lagi sekarang ni ialah tanda-tanda kiamat yang besar yang masih lagi belum zahir. Jadi kita ni berada di akhir zaman. Di akhir dia panggil penghujung dunia. Dan waktu inilah akan berlakunya beberapa fitnah-fitnah yang besar yang memerlukan kepada kesabaran dan keteguhan dari sudut keimanan untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Sebab itulah kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan tanda-tanda kiamat yang kecil dan juga tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar tuan-tuan banyak. Kan lebih kurang dalam hampir kat 10. Tanda-tanda kiamat yang besar. Antaranya ialah keluarnya satu binatang iaitu dabbah. Dabbah ni binatang yang melata atas muka bumi disebut dabbah. Dabbatun. Maknanya keluarnya dabbah, keluarnya satu binatang yang mana binatang ni membawa satu tanda. Kalau maknanya tanda, kalau maknanya dia letak, diletakkan tanda tersebut atas orang mukmin, dia akan tulis mukmin. Kalau orang kafir, dia akan tulis kafir. Keluarnya satu binatang. Binatang macam mana, besar ke kecil, warna apa, wallahu a'lam. Kemudian antaranya adalah akan berlakunya dia punya dukhan. Iaitu dia punya derbu yang cukup dahsyat yang akan berlaku. Kemudian berlakunya ialah kemarau sehinggalah menzahirkan kepada Dajjal. Ini dan keluarnya Al-Imamul Mahdi. Kemudian dia punya Yajuj wa Majuj. Kemudian dekat-dekat dengan akhir pada dunia, akhir sekali berlakunya iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Ke sebelah barat, kemudian dia tenggelam pada sebelah barat juga. Dia bukan terbit pada sebelah barat, kemudian dia akan dia akan tenggelam timur tak. Dia akan terbit daripada sebelah barat, kemudian tenggelam pada sebelah barat. Dia naik separuh, kemudian dia akan turun balik pada sebelah barat. Itu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Antara lainnya ialah akan adanya angin. Dengan angin tersebut, bila angin itu lalu kena orang mukmin itu akan mati. Jadi orang mukmin bila meninggal dunia, yang tersisa pada waktu itu hanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin ni dia tidak akan dapatlah melihat kedahsyatan kiamat. Bila mana langit itu runtuh. Dia punya gunung-gunung, bukit-bukit dicabut daripada paksinya. Itu semuanya berlaku. Kemudian bumi ni dilipat seperti mana kita melipat dia punya tikar. Kita lipat tikar, kita lipat kapek, itulah yang berlakunya. Yang akan berlaku di antara tanda-tanda ataupun berlakunya saat-saat kehancuran dunia. Itu fitnah-fitnah ataupun tanda-tanda yang besar yang disebut di dalam hadis. Dan benda ni wajib berlaku. Dia sama ada kita percaya ataupun tidak. Sama ada kita sama ada kita berfikir secara rasional benda ni mungkin berlaku ataupun tidak, dia wajib akan berlaku. Itu kerana ialah hadis ataupun tanda-tanda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Jadi dalam hadis ni Nabi menyebut tentang 5 tanda-tanda kiamat kecil yang berlaku. Yang pertama Nabi kata la taqumu sa'ah hatta yuqbadal ilmu. Sehinggalah diangkatnya ilmu tersebut. Ilmu diangkat dengan maksud iaitu dimatikan ulama ai bimauti ahlihi. Dengan dimatikan ahlinya iaitu ahli yang memiliki ilmu tersebut. Siapa ahli yang memiliki ilmu iaitu ulama. Dengan dimatikan ulama.
Ulama, matinya ulama, kemudian tidak ada penggantinya. Maka pada waktu tersebut, ilmu tu diangkat. Bukan kata ulama-ulama ni mati muda tak. Bukan bila mana dia alim pada umur 30, kemudian umur 35 meninggal dunia, tidak. Kan ada ulama yang umur dia 90 ada. Kan 60 ada. Maknanya bila meninggal dunia, kemudian tidak ada orang yang menggantikan tempat dia. Wa adamu man yukhalifu fihi. Maka tidak ada orang yang menggantikan posisi tersebut dan tidak mewarisi ilmu tadi. Bila tidak dapat mewarisi ilmu tu pada waktu tu, ilmu tu akan terputus. Ilmu tu akan diangkat. Yang kekal yang adanya hanyalah buku-buku, tuan-tuan. Buku-buku ni dia bukanlah maknanya sebagai sumber utama untuk cara untuk belajar. Kitab ni hanya sebagai rujukan. Asal belajar ni adalah dengan cara bertalaki. Sebab tu kalau kita lihat dalam sejarah Islam, belajar asal ni adalah daripada dengan cara bertalaki. Daripada Nabi kepada juga para sahabat, kemudian para sahabat kepada tabi'in. Mula maknanya pada zaman tabi'in masih lagi belum berlakunya pembukuan ataupun dia punya penulisan kitab-kitab yang besar. Belum lagi. Dan kitab hadis yang pertama antaranya yang dicatat, yang ditulis, yang dikarang oleh Imam Malik. Atas tujuan apa dikarang ataupun disusun kitab tersebut? Bukan ilmu tu hanya berada pada kitab. Ilmu tu ialah perlu dipindahkan daripada jiwa seseorang, diri seseorang kepada diri seseorang yang lain. Itu ilmu. Yang duduk pada kitab tu hanya sekadar lembaran kertas saja. Jadi nak pastikan bahawa ilmu tu tak hilang, ada catatan daripada guru tersebut, maka dia karang kitab. Dia bukan kata asal tu daripada kitab, kemudian barulah maknanya dipindahkan ilmu tersebut tak. Ilmu tu dipindahkan dengan cara bertalaki. Daripada seorang guru kepada guru yang lain. Kemudian bila lamanya masa berlalu, tuan-tuan, kalau dah tidak dicatat dia punya ilmu-ilmu tersebut, dibimbangi ilmu tu akan habis. Kemudian barulah dicatat. Jadi, dia punya kekurangannya ialah kalaulah ada kitab saja, tuan-tuan, tapi tak ada orang yang boleh mengolah dia punya isi kandungan kitab tersebut, maka pada waktu tu ilmu hanya sekadar menjadi lembaran dalam kitab-kitab saja. Dia tidak akan dapat diamalkan dalam kehidupan. Sebab tu jangan kita menganggap bahawa bila nak mengaji satu, nak menguasai satu ilmu, kemudian kita fikir kena beli, maknanya nak menguasai satu ilmu, kita fikir perlu memiliki kitab dulu. Tak. Bukan kitab dulu yang perlu kita cari. Mula-mula yang perlu kita cari ialah mencari guru terlebih dahulu. Nak kuasai ilmu solat, ilmu farda'ain, bagai contoh. Nak menguasai ilmu fiqh, ilmu dalam bab akidah. Mencari guru itu lebih utama. Mula-mula cari guru, barulah mencari kitab. Bukan mencari kitab dulu, kemudian mencari guru. Itu terbalik. Mesti mencari guru terlebih dahulu, barulah mencari kitab. Kemudian bila guru tu ada, barulah guru akan sebut. Sebabnya kamu perlu belajar kitab ni. Kamu perlu belajar kitab ni, belajar kitab ni dan sebagainya. Dia boleh menyebabkan kita akan mana tersusun dari sudut ilmu dia. Jadi guru tu dia mempelajari daripada guru dia. Cara dia, tarikah dia, macam mana dia belajar, itulah yang dia akan ajarkan kepada murid-murid dia. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tu kita jangan sebut pula kata mana ilmu tu tak hilang sebab ilmu tu ada di kitab. Buku tak hilang, Ustaz. Tambah-tambah sekarang buku boleh scan masuk dalam PDF. Kalau dulu kita sebut buku kitab-kitab ni dia boleh hilang ataupun boleh rosak dengan sebab dimakan oleh anak-anak. Tetapi dia kata tak, hari ni kita boleh scan, Ustaz. Bila scan, letak dalam komputer,
Dia punya kita boleh baca. Bila kita nak, kita boleh baca. Tapi buku tu hanya sekadar benda yang lembaran, kertas saja. Tapi kalau tidak ada ulama yang mengajar, maka buku tersebut akan menjadi kosong. Tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa dia boleh jadi hilang, tidak ada pengganti? Kerana nak melahirkan seorang ulama ni, dia bukan senang. Dia memerlukan kepada mujahadah. Alim ni maknanya orang yang berjaya, tuan-tuan, dalam ilmu, dalam sesuatu ilmu tersebut. Dia bukan senang. Kalau dalam bab ilmu akademik, ialah ulama ni boleh katakan mereka yang mempunyai taraf ataupun tahap pendidikan yang paling tinggi sekali. Mungkin profesor dah. Kalau hatta profesor, doktor pun kadang-kadang mereka hanya menguasai dalam satu bidang. Contohnya dalam bidang, sesuatu bidang. Contohnya dalam bidang mana nahu sebagai contoh. Menguasai satu bidang. Tetapi ulama ni dia lebih pada menguasai banyak bidang. Kemudian dia faqih dengan bidang-bidang dan juga disebut dengan ilmu-ilmu tersebut. Maknanya kalau kita tengok orang beza antara ahli akademik dan juga ulama, itu beza dia. Dia punya ulama ni dia belajar bukan sekadar dengan kajian, tetapi bertalaki, maknanya mengambil ilmu daripada guru-guru dia. Dan untuk menghukum ataupun untuk mengadili ataupun untuk mengiktiraf seseorang tu sebagai alim ataupun tidak, bukan orang biasa. Bukan kita tengok orang tu nampak macam nampak boleh cakap Arab, pakai jubah, pakai serban, dia sebut orang ni alim. Cakap sedap, tiba-tiba hadis keluar daripada mulut dia, kita tengok orang ni alim ni. Inilah ulama sejati, tak? Bukan terletak pada penilaian orang awam. Orang tu alim ataupun tidak bukan terletak pada seorang mananya penilaian orang awam. Hanya ulama yang mengenal ulama. Kalau kita nak sebut, kita nak pastikan orang tu alim tidak, mesti tanya pada orang alim juga. Tanya, mana orang ni macam mana? Dia punya budak ni macam mana? Saya pernah tanya guru saya beberapa nama, tuan-tuan, yang masyhur ataupun yang buat live di Facebook. Kita tanya pada guru kita, mana orang ni macam mana? Alim ke tidak? Sebab kita tak tahu, tuan-tuan, yang kita dengar tu semua hebatlah. Boleh mengeluarkan dalil-dalil istinbat hukum dan sebagainya. Tetapi bila kita dengar pandangan daripada ulama, maka dia akan memberikan takdil, memberikan suatu pertimbangan, dan dia akan memberikan orang ni maknanya tahap ilmu dia alim ataupun tidak. Itu yang disebut sebagai menilai seseorang tu alim ataupun tidak bukan berdasarkan kepada kita. Sebab tu hari ini orang awam yang meletakkan penilaian seseorang tu alim ataupun tidak. Itu pelik. Itu pelik. Sebab tu sama lah kes doktor dan sebagainya. Kita nak kata orang ni doktor ni pakar ataupun tidak, ialah dia mesti mendapat pengiktirafan daripada pakar-pakar. Bukan kita. Kalau kita tengok orang tu pegang stetoskop, letak kat dada kita, cakap detail tentang tubuh kita, kemudian kita kata, oh ni doktor pakar. Belum lagi, tuan-tuan. Dia kena ada pengiktirafan daripada mereka-mereka yang ada autoriti. Barulah boleh disebut sebagai orang tu sebagai doktor pakar. Itu, tuan-tuan. Jadi, kalau kita jumpa dengan orang alim pada hari ini, maka ambillah peluang untuk bersuhbah dengan mereka, bersahabat dengan mereka, dan dekat dengan mereka. Kerana golongan-golongan orang alim pada hari ini adalah makin hari makin sedikit. Jadi, ini adalah di antara janji. Yukbidul ilma, diangkat ilmu tersebut akan diangkat. Akan makin berkurang daripadanya alim ulama. Bila kurangnya alim ulama, maka berkurangnya mana ilmu tersebut. Nabi tak sebut, Nabi tak kata yukbadul kitab. Diangkat kitab-kitab tersebut tak. Diangkat ilmu tu ialah dengan dimatikan ulama. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wataksuraz zalazilu. Kemudian akan banyaknya berlaku gempa-gempa. Berlaku gempa-gempa yang berlaku di dalam masyarakat ataupun dalam dunia pada hari ini.
Tempat-tempat yang tak pernah berlakunya gempa. Ini yang akan berlaku ini di antara tanda-tanda kiamat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah wa yatakarabaz zamanu. Masa tu akan menjadi sikit. Mana dia punya masa tu akan menjadi dekat. Disebut dalam syarah ni itu wa yatakarabuz zamanu ay taqul barakah minhu. Maknanya sikitnya barakah ataupun keberkatan yang akan diperolehi pada waktu tersebut. Masa tu jadi sekejap, masa tu jadi singkat. Singkat sehinggalah kita tak tahu pada hari tersebut dia punya manfaat apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahawa hilangnya keberkatan dalam hidup kita pada waktu tersebut. Kalau orang zaman dulu hidup sekejap tapi boleh memberikan manfaat yang banyak. Ya, kita tengok Al-Imam Nawawi. Mengarang kitab lebih daripada umur dia. Dan kemudian ilmu dia, mana kitab dia memberikan manfaat kepada manusia. Mana dia punya apa? Dia punya barakahnya. Dia punya banyaknya keberkatan dalam hidup dia. Jadi, masa yang sedikit tapi boleh buat kebaikan yang begitu banyak. Itu maksudnya barakah. Masa tersebut jadi barakah. Barakah ni maksudnya ialah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan dalam kehidupan. Itu. Masa barakah, harta yang barakah. Harta yang barakah ialah dengan dapat harta tersebut, makin banyak dia dapat gunakan memberikan manfaat pada jalan Allah. Kalau makin dapat, dia punya apa? Kalau seseorang tu makin banyak harta yang dia dapat, makin kedekut dia. Makin sikit dia bagi pada jalan Allah. Makin kedekut untuk bagi pada masjid, bagi pada anak yatim, bersedekah dan mana berzakat dan sebagainya. Harta yang dia dapat itu banyak tapi tidak ada barakah. Tapi kalau harta yang barakahnya ialah harta yang walaupun dia dapat sikit tapi boleh memberikan keberkatan, boleh memberikan manfaat yang besar kepada manusia. Kita tengok iaitu bagaimana Nabi mengajar pada kita. Dia punya harta Rasulullah ini banyak tuan-tuan. Bukan Nabi ni bukan orang miskin. Nabi ni dapat harta. Tapi Nabi ni memberikan manfaat semua harta dia. Kepada golongan-golongan yang susah dan mana disedekahkan ataupun diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari sudut harta yang barakah dan juga masa yang juga perlu menjadi barakah. Ini hilang. Keberkatan masa tu hilang. Disebut, dikata, fatakunu sanah kasyahri. Maka sehinggalah tahun tu seperti mana sebulan. Rasa sekejap je. Waktu mana contohnya, baru tahun lepas samut merdeka. Tahun ni samut pula merdeka. Rasa sekejap. Dia punya masa tu berlalu dengan pantah. Dulu 24 jam, sekarang 24 jam. Kenapa dulu rasa lama, sekarang rasa sekejap? Itu dilihat dari sudut keberkatan. Banyak kita sibuk dalam hal-hal yang tidak sepatutnya. Kerana dulu, kenapa kita solat dulu, maknanya solat 4 rakaat, kita kira tengok jam 5 hingga 6 minit. 5 tahun lepas, 20 tahun lepas. Solat, manakala kita solat, contohnya solat isyak ataupun solat zuhur ke, 4 rakaat sampai 10 minit. Sekarang pun solat isyak 10 minit juga. Dia tak kurang. Tapi kenapa dia punya masa kita tu sikitnya dan kita rasa sekejap? Kalaulah dulu contohnya ialah masa tu jadi pendek dengan sebab pertukaran waktu tu dipendekkan. Mestilah waktu solat tu dulu kita solat contohnya ialah maknanya 10 minit. Sekarang akan jadi 20 minit. Tapi kenapa masa tu sama? Dulu 10 minit. Solat sekarang 10 minit. Solat tarawih dulu. Tuan-tuan tengok solat tarawih. Kalau buat 20 bagai contoh. Habis pukul 10.30. Sekarang pun sama. Habis pukul 10.30 kalau solat tarawih. 24 jam sama tuan-tuan. Tetapi kenapa dia rasa sekejap? Kerana hilangnya barakah tadi. Jadi kena perbanyakkan barakah tersebut dalam kehidupan itu.
Kalau tuan-tuan nak rasa banyak bernilainya barakah ataupun bernilainya masa, nak rasa lamanya masa dalam hidup kita tuan-tuan, perbanyakkan ibadah. Baru kita akan rasa, oh banyaknya masa sebenarnya. Tuan-tuan cuba sehari selawat. Sebanyak mungkin. Tak cakap, tak apa, berhenti makan je. Berhenti makan, berhenti tidur. Tengok berapa dapat. Kerana ada orang yang berselawat tuan-tuan sehari dapat 100,000 selawat. Kita nak cari 1,000 pun ketah-ketah. Cari 1,000 kat mana nak cari. Rasa macam, oh payah berat sungguh 1,000 selawat ni. Ada orang yang 100,000, saya pernah jumpa. 100,000. Isteri dia hampir dekat dengan 90,000 selawat. Selawat saja. Selawat pada Rasulullah dan kehidupan dia nampak senang. Selawat. Sama 24 jam kita, 24 jam dia sama. Tapi kenapa dia boleh banyak? Kerana dia mengisi dengan ibadah. Saya ingat waktu duduk di madrasah, sehari guru boleh baca kitab. Dia mengajar kitab. Sehari dia ulang. Kitab tu lebih kurang dalam ada yang 15 kitab. Dia ulang. Baca lepas subuh, lepas zuhur, lepas duha, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Jadi kita duduk di madrasah, sungguh boleh baca banyak kitab. Boleh mengaji banyak. Tapi bila keluar daripada madrasah, nak baca satu kitab pun susah. Itu barakah hilang. Itu dalam kehidupan kita tuan-tuan. Jadi disebut bahawa masa tu menjadi pendek kerana hilangnya barakah. Jadi ambil balik barakah tersebut supaya kehidupan kita ni banyaknya diisi dengan program-program ibadah. Kemudian yang ketiga ialah maknanya zahirnya fitan. Dia punya zahirnya fitan atau berzahirnya dari sudut maknanya fitnah-fitnah. Sehingga kita pada akhir zaman ni rasa samar. Benda yang berada di hadapan kita tu benar ataupun salah. Kita rasa samar. Kita nampak orang ni sebut macam ni. Kemudian akan ada orang yang mencagah sebut macam ni. Benda yang depan kita tuan-tuan, yang kita dapat maklumat, benda tu pun akan jadi kesamaran. Ini fitnah yang besar yang kita akan dapat lihat pada akhir zaman pada hari ini. Jadi orang mukmin ni dia perlu berpegang teguh betul-betul. Sebab tu ulama sebut kalaulah kita nak selamat di akhir zaman ni kena baca surah Al-Kahfi. Ataupun 10 ayat yang awal ataupun 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan penerangan. Tuhan akan tunjukkan kesamaran-kesamaran di hadapan kita. Hilang semua kesamaran dan keraguan dan kita akan nampak kebenaran tersebut. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir sekali Nabi kata wa yuksarul harju, akan timbulnya huru-hara dan juga peperangan sehinggalah yaksurul fikumul malu, sehinggalah banyaknya pada kamu itu harta. Bila berlakunya peperangan, kemudian akan berlakunya dia punya kematian. Bila kematian, harta tu diwarisi kepada satu generasi hinggalah mana banyaknya harta diberikan kepada generasi yang seterusnya disebabkan mana peperangan dan juga pembunuhan yang berlaku di kalangan manusia. Mana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah yang disebut di antara tanda-tanda ataupun tanda-tanda kecil yang disebut dengan tanda kecil kiamat. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-61. Hadis 61 iaitu hadis daripada Abdullah bin iaitu hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahara. Hadis ni adalah hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Disebut, dia kata Nabi bertanyakan kepadaku. Nabi bertanya, Nabi kata, tidakkah telah dikhabarkan kepadaku sesungguhnya kamu ni taqumul laila wa tasumun nahara. Kamu ni berpuasa pada waktu mana mendirikan pada waktu malam, menghidupkan pada waktu malam. Waktu malam kamu isi dengan
dengan qiyamul lail. Dan juga pada waktu siang kamu berpuasa sepanjang hari. Kan? Jadi maknanya ialah Abdullah bin Amru ni, dia ni seorang yang rajin buat ibadah. Buat ibadah tu rajin tuan-tuan. Waktu mana siang dia berpuasa, waktu malam dia pun menunaikan ibadah pada Allah. Tidak berehat, tidak maknanya kurangkan tidur dan sebagainya. Sedangkan pada waktu ni, Abdullah bin Amru ni dia ni baru berkahwin. Dia ni baru berkahwin. Bila baru berkahwin tuan-tuan, bila waktu siang dia berpuasa, pada waktu malam dia buat ibadah. Jadi bila dia bersama dengan isteri dia. Sehinggalah beberapa lama, 2-3 minggu. Mana ada kata lebih daripada tu. Jadi Amru pun tanya kepada menantu dia. Dia pun tanya, dia pun sebut, dia kata bagaimana, dia tanya menantu, dia kata bagaimana anak ayah baik ke tidak. Kemudian menantu tadi dia sebut, dia kata anak ayah ni baik sangat. Dia puji, anak ayah ni baik sangat. Tapi dalam pujian tu ada benda-benda yang dia tidak dapat memenuhi tuntutan kehidupan dia. Dia sebut kata anak ayah ni baik. Pada waktu malam qiyamul lail, tak hirau kepada isteri. Waktu malam qiyamul lail, lepas isyak sampailah subuh, tidak tidur bersama isteri. Pada waktu siang berpuasa. Waktu siang bila berpuasa, mana sempat untuk menggauli isteri. Maknanya ialah, dia duk puji, dia kata anak ayah ni bagus. Waktu siang berpuasa, waktu malam buat solat tahajud. Hingga mana perkara ni berlanjutan selama beberapa hari, beberapa minggu. Bila dia punya Amru ni, dia dengar. Dia ni seorang yang cerdik tuan-tuan. Dia faham apa yang dimaksudkan oleh menantu dia. Kalau kita, baguslah macam tu. Harap-harap dia buat, maknanya dia buat senantiasa lah benda-benda macam ni. Tapi sebenarnya wanita tadi, dia punya isteri kepada Abdullah ini, dia maknanya nak cerita bahawa Abdullah ini tidak pernah menyentuh dia. Sedangkan dalam perkahwinan ni, ialah dia perlu ada hubungan di antara suami dan juga isteri. Dan itu ialah sebagai salah satu di antara cara untuk memenuhi kebutuhan dari sudut nafsu kita. Nafsu orang laki-laki ni tuan-tuan, dia membuat, dia perlu dilempiaskan pada tempat yang betul. Kalau tidak, dia akan melempiaskan pada tempat yang tidak betul. Maka itu bahaya. Begitu juga wanita. Wanita pun sama. Memerlukan mana dibelai, disentuh, dipeluk dan sebagainya. Dan bila mana benda ni berlaku tuan-tuan, jadi dia punya Amru ni dia faham. Dia faham, dia kata nak buat macam mana ni. Nak tegur anak dia, suruh mana anak dia ni kurang semayang. Nampak macam pelik kan. Kalau anak dia keluar malam, dia kata kamu duduk kat rumah lah. Boleh. Boleh tegur benda yang tak baik. Tapi benda yang baik ni, nak tegur macam mana tuan-tuan? Pada masa yang sama, dia perlu menunaikan hak kepada isteri dia. Jadi dia pun pergi mengadu kepada baginda Nabi SAW. Cerita tentang perkara ni. Bila sampai pada Rasulullah, Nabi pun memanggil Abdullah. Bila Nabi panggil Abdullah, Nabi pun tanya, mana aku dengar kamu ni, pada waktu malam, kamu ni menunaikan, maknanya kamu solat tak berhenti, waktu siang kamu berpuasa. Kultu, kemudian dia pun sebut, dia kata, aku pun menjawab, inni af'alu zalika. Dia kata, sungguh ya Rasulullah, aku buat seperti mana yang kamu sebut. Waktu malam qiyamul lail, waktu siang berpuasa. Kemudian Nabi pun menjawab, Nabi kata, fa innaka iza fa'alta zalika. Maka sesungguhnya jika kamu buat seperti mana yang demikian itu, kamu tak berhenti untuk buat ibadah. Ibadah dari sudut ibadah khusus yang sebegini. Hajaman ainuka. Dia punya mata kamu akan jadi penat, letih, tajam. Dan juga wanafihat nafsuka. Diri kamu akan jadi letih. Wa inna li nafsika haqqa. Dan sesungguhnya pada diri kamu itu ada hak yang kamu perlu tunaikan. Hak badan untuk berehat. Kan? Kalau badan tidak berehat, tuan-tuan, dia akan jadi haru biru. Kan?
Sebabnya ada pernah orang buat kajian. Dia buat satu eksperimen, dia letakkan mana ni berlaku, mana eksperimen dia panggil, yang bahayalah. Dia letakkan beberapa orang dalam satu bilik, dan bilik tersebut dia masukkan gas. Gas yang menyebabkan manusia ni bila hidup gas tersebut dia tak boleh tidur. Minggu tuan-tuan okey lagi. Bila akhir sekali sampai lebih daripada sebulan, bila tak boleh tidur tuan-tuan, muka manusia tersebut berubah daripada manusia jadi hantu. Sampai mereka ni jadi ketagih, mata mereka ni keluar merah. Kenapa? Kerana tidak dapat tidur. Tidur ni merupakan satu terapi untuk memberi kerehatan kepada jiwa kita. Kepada maknanya memberi kerehatan kepada badan kita. Sebab tu disebut, Nabi kata, diri kamu juga ada hak yang kamu perlu tunaikan. Kalau kamu penat, kamu mengantuk, maka tidur. Kalau kamu lapar, tidak mampu untuk berpuasa, maka berpuasalah selang sehari. Ya, puasa di sini iaitu puasa sunat. Kemudian wali ahlika haqqa, dan ahli keluarga kamu, isteri kamu juga ada hak terhadap kamu. Kalau duduk seorang tak ada masalah. Bila kamu berkahwin, kamu kena ingat kamu perlu tunaikan hak kepada isteri kamu. Fasum wa aftir wa kum wa nam. Bila kamu berpuasa, maka hendaklah kamu berbuka, dan bila kamu bangun menunaikan solat, hendaklah kamu tidur. Maknanya ada waktu berehat dan ada waktu kamu bersama dengan ahli keluarga kamu dalam menunaikan hak-hak tersebut. Yang masuk. Ini cukuplah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ini yang baik datang daripada Allah. Yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana